Assalamualaikum, Minna. Okey, hari ni kita nak borak pasal 10 fakta menarik yang patut korang tahu selepas Saitama telah menewaskan Monster Garo dalam webcomic. Ataupun aku boleh cakap, ni antara spoiler lah apa yang telah berlaku dalam webcomic selepas pertarungan di antara Saitama menentang Garo. Kepada sesiapa yang tak tengok lagi video aku borak pasal pertarungan di antara Saitama menentang Monster Garo, korang boleh tengok dalam video sebelum ni. Ataupun korang tekan je dekat atas ni, okey? Match di antara Saitama menentang Monster Garo memanglah tak berapa nak panjang sangat macam pertarungan hero yang lain. Sebab kita pun tahulah, tak kisahlah kuat macam mana sekalipun ancaman monster yang Saitama hadapi, end up kesemua monster tersebut telah ditewaskan oleh Saitama dengan mudah je, hanya dengan satu tumbukan normal je. Dan benda ni membuatkan Saitama tak pernah pun ingat monster-monster yang pernah dilawan sebelum ni. Tapi untuk match di antara Saitama menentang Monster Garo, match ni berbeza tau. Match ni lain dari yang lain. Disebabkan secara mengejut, Garo berjaya membuatkan Saitama rasa excited untuk bertarung dengan dia. Dan benda ni bermaksud Garo hampir je berjaya mencabar kekuatan Saitama walaupun dia telah tewas. So untuk dalam video ni kita nak borak beberapa fakta menarik selepas tamatnya event yang cukup besar di antara Hero Association dan juga Monster Association. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Sebelum kita sambung dengan video, aku nak bagi tahu ni, kalau korang tengah cari baju-baju anime yang berkualiti, desain cantik, sempoi terbaik dan harga berpatutan, korang boleh pergi dekat IG Tshirtsu9 ataupun Tshirtsu_store. Banyak gila desain-desain anime yang cantik korang boleh dapatkan dekat sana. Antaranya desain anime Black Clover, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Demon Slayer dan macam-macam lagi. Dan apa yang lagi bestnya, kan tadi aku ada cakap harga berpatutan kan? Sekarang ni diorang ada buat promo untuk 9 hari bulan 9, yang mana kalau korang buat pembelian untuk 3 helai baju, korang akan dapat free 1 helai. Dan harga untuk 3 helai baju hanya RM99 saja, dan korang akan dapat juga free postage. Tapi promo diorang ni tak lama tau, hanya sampai 11 hari bulan 9 saja. Jadi kalau korang nak dapatkan baju-baju anime yang berkualiti tinggi dan desain memang terbaik, korang boleh pergi dekat IG Tshirtsu9 ataupun Tshirtsu_store. Jangan lepaskan peluang, takut melepas pula. Okey, dah settle, jom kita sambung lagi video balik. Yang ke-10 ialah selepas je tamat event pertarungan tersebut, Saitama telah pun berpindah rumah dekat HQ Hero Association. Disebabkan rumah Saitama yang dekat Bandar Z tu telah pun hancur akibat daripada pertarungan yang cukup besar di antara tim Hero dan Monster Association. Kepada sesiapa yang tak tahu, Bandar Z tempat yang Saitama tinggal tu merupakan tempat markas Monster Association berada. Betul-betul dekat bawah Bandar Z tu. Dan tak ada orang pun tinggal kat sana. Hanya Saitama je yang berani tinggal dekat Bandar Z. Sebab kalau tinggal dekat Bandar Z tu, tak payah pening-pening lah nak bayar duit sewa ke apa. Cumanya berisiko untuk berjumpa dengan monster-monster. Tempat baru yang Saitama tinggal sekarang ni boleh dikatakan tempat yang paling selamat daripada ancaman monster-monster. Sebab kebanyakannya pro hero akan tinggal kat situ juga. Malah kawasan tersebut juga telah dilengkapi dengan sistem pertahanan yang cukup ketat yang telah dibuat oleh Metal Knight sendiri. Yang ke-9 ialah kebanyakan hero yang terlibat dalam pertarungan sebelum ni, diorang semua berusaha dan berlatih dengan cukup kuat untuk menjadi lebih kuat dari sebelum ni. Antaranya Tentok Master, Flashy Flash, Super Halo Dark Shine, Atomic Samurai dan juga Child Emperor. Kesan daripada pertarungan sebelum ni memang cukup besar untuk diorang semua. Lagi-lagi diorang ni merupakan hero kelas S dan diorang semua seakan tak mampu untuk berhadapan dengan monster yang jauh lebih kuat daripada diorang. Kita boleh tengok untuk Child Emperor sekarang ni, dia seakan tengah mencipta sesuatu yang cukup hebat, dan dikatakan oleh Child Emperor sendiri, hasil ciptaan dia mungkin mampu untuk mengatasi kesemua hero kelas S. Dan Flashy Flash pula, dia selalu fikirkan pasal kekuatan Saitama. Yang ke-8 pula, benda ni bagi aku agak mengejutkan jugalah, apabila Silver Fang telah mengambil keputusan untuk bersara daripada menjadi hero. Silver Fang ambil keputusan untuk bersara disebabkan faktor usia, dan badan dia pun dah tak macam dulu lagi. Yelah, dah orang tua kan, selalu sakit belakang lah. Malah Silver Fang juga menganggap dialah orang yang bertanggungjawab disebabkan Garo berubah sampai ke tahap macam tu sekali. Jadi bagi Silver Fang, bersara adalah pilihan yang tepat untuk dia. Cumanya Silver Fang dan Bomb tetap akan melatih untuk generasi yang baru. Dia hanya bersara sebagai hero, tapi dia tetap tak bersara sebagai seorang pelatih untuk martial art. Yang ke-7 ialah selepas je Saitama telah berpindah dekat rumah yang baru, ada beberapa hero kelas A yang tinggal kat situ juga, macam acah-acah senior
samanya dengan Saitama tau, macam apa yang Fubuki pernah buat dulu. Sampaikan ada salah seorang hero tersebut iaitu Forte telah mencabar Saitama untuk bertarung dengan dia. Sebab Saitama macam tak hormat dorang lah kan. Tapi Saitama bagi syarat, siapa yang kalah dalam match tersebut, dorang kena bela dua haiwan yang ikut Saitama selepas pertarungan di antara Saitama dengan Garo. Kalau korang nak tahu haiwan apa tu, korang kena tunggu. Sekejap lagi aku akan bagi tahu. Haiwan dia ni memang lain macam. End up match tu tak berlaku pun sebenarnya, disebabkan waktu dorang nak lawan tu, Forte telah dilanggar kereta oleh tim Fubuki. Sebab Forte ni dia ada pakai headphone tau untuk dalam pertarungan. So dia tak dengar lah kalau ada bunyi dekat sekeliling orang horn ke apa. Memang tak dengar langsung. Memang makan padah lah. So lepas dia dah itu kan, ada benda yang telah berlaku melibatkan Saitama. Dan kebetulan Forte juga telah nampak Saitama telah bertarung dekat situ. So start je dari situ, dorang bertiga pun admire kekuatan Saitama dan dorang semua nak berkawan dengan Saitama. Seterusnya ialah nanti akan berlakunya pertarungan di antara Tatsumaki menentang Saitama. Match ni berlaku disebabkan Saitama nak defend Fubuki daripada Tatsumaki, yang mana Saitama menganggap pertarungan di antara dorang berdua ni pertarungan adik-beradik tu anggap lebih-lebih. Cumanya waktu tu sebenarnya dorang cuba untuk mendapatkan maklumat yang dirahsiakan oleh Psychos, dan info tu memang cukup penting disebabkan benda tu membuatkan Psychos seakan dalam keadaan ketakutan. Tapi match di antara Saitama menentang Tatsumaki tu tak berapa nak serius sangat tau. Sebab dalam match tu Saitama tak menyerang pun. Dia hanya lebih banyak bertahan sampailah Tatsumaki dah penat. Dan disebabkan match ni juga, Tatsumaki memang fed up gila dengan Saitama. Sebab dia dah buat banyak serangan macam mana sekalipun, tetap tak ada efek langsung dekat Saitama. Dan start je dari sini, Tatsumaki pun tahu yang Saitama merupakan seorang yang cukup kuat. Yang kelima pula ialah haiwan peliharaan Saitama yang aku cakap tadi tu. Selepas tamatnya event pertarungan di antara Hero Association menentang Monster Association, sebenarnya ada je sisa-sisa monster yang tak mati tapi masih lagi tinggal dekat tempat pertarungan tu. Contohnya macam Overground Rover, Black Sperm dan juga Evil Natural Water. Cumanya diorang semua waktu tu dah memang lemah gila lah. Dengan tubuh Overground Rover pun dah jadi kecil, sama je macam saiz anak anjing. Manakala Black Sperm pula, kalau korang ingat dalam video lepas, aku ada cakap selepas je Black Sperm telah diserang oleh monster Garo, banyak sel dalam tubuh Black Sperm telah pun hancur. Lalu Black Sperm pun membuat keputusan untuk dia terus je bersembunyi. Dia tak nak pun hadap monster Garo sebab kekuatan monster Garo waktu tu memang melebihi diorang semua. So waktu tu Black Sperm memang dah tak ada kekuatan langsung. Dia hanya ada satu tubuh je, kecil je, comel je. Kebetulan waktu tu juga Saitama telah datang semula dekat area situ bertujuan dia nak cari barang-barang dari rumah dia. Pada awalnya Black Sperm memang takutlah dengan Saitama sebab dia tahu kekuatan Saitama memang cukup kuat. Tapi tiba-tiba selepas je Overground Rover yang dah jinak waktu tu pergi dekat Saitama dan Saitama tak bunuh pun dia, jadi disebabkan tu Black Sperm pun buat keputusan untuk beranikan diri pergi dekat Saitama dengan harapan Saitama terima dia juga. Saitama memang tak nak dorang ikut dia tau, sebab dia memang tak suka nak bela haiwan pelik-pelik ni. Lagi-lagi dorang tu bukan anjing kan. Tapi dorang tetap ikut juga sampailah ke rumah Saitama dan Black Sperm telah memanggil Saitama sebagai bos. Cumanya last-last Overground Rover dengan Black Sperm telah dibela oleh Forte. Dengan Forte pun ada buat rumah anjing untuk diorang duduk. Tapi diorang semua tetap jaga Black Sperm dengan Overground Rover bersama. Yang keempat ialah Garo telah hidup sebagai manusia normal selepas je pertarungan di antara Garo menentang Saitama tamat. Dan Garo telah bekerja part time sebagai pengangkat barang. Waktu ni Garo memang totally dah berubah, tak sama macam sebelum ni. Dan dia pun dah tak ada keinginan nak buru hero lagi. Cumanya walaupun Garo dah berubah, tapi malangnya dia tetap dilabel sebagai seorang kriminal yang cukup berbahaya atas perbuatan dia sebelum ni. Dan disebabkan tu Garo tetap diburu oleh satu organisasi hero baru yang bernama Neo Hero. Dan benda ni juga telah memaksa Garo untuk bertarung. Apa yang menarik perhatian dekat sini, apabila nanti sewaktu Neo Hero memburu Garo, Garo akan bertarung dengan Suryo yang telah menjadi sebahagian daripada Neo Hero. Yang ketiga ialah makin ramai hero-hero kelas S yang tahu Saitama adalah seorang yang cukup kuat selepas dari pertarungan tersebut. Tak semua hero yang berada sewaktu dekat medan pertarungan akan tahu kekuatan sebenar Saitama. Contohnya macam berkemungkinan Cak Emperor pun tak tahu, atau Max Samurai dan juga Pit God. Karakter-karakter yang dah confirm tahu Saitama mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa
selepas dari pertarungan tersebut, antaranya Flashy Flash, Amai Mas, Zombie Man, Tatsumaki dan juga Metal Knight aka Dr. Bofoy. Macam mana Metal Knight boleh tahu akan kekuatan Saitama? Walhal Metal Knight tak ada pun dekat medan pertarungan. Okey, macam ni. Metal Knight dia tahu disebabkan sewaktu Saitama bawa balik Rover dengan Black Sperm bersama dengan dia ke rumah baru Saitama dekat HQ Hero Association, pertahanan tempat tu kan telah dibuat oleh Metal Knight. Jadi disebabkan Saitama telah bawa balik dua monster bersama dengan dia, so sistem pertahanan Metal Knight pun dapat detect lah ada monster yang berhampiran dekat pintu masuk tempat tu. Jadi lepas tu pun robot-robot yang telah direka oleh Dr. Bofoy telah menyerang mereka dan Saitama dengan mudah je telah menghancurkan kesemua robot tersebut. Lepas jeda itu pun Dr. Bofoy terus je selidik latar belakang Saitama dan dia akan memerhati gerak-geri Saitama. Manakala Flashy Flash pula, selepas je dari pertarungan yang telah berlaku sebelum ni, Flashy Flash telah menyuruh Saitama untuk menjadi anak murid dia. Bukan Flashy Flash tau yang jadi anak murid Saitama, tapi Flashy Flash yang suruh Saitama jadi anak murid dia. Benda ni rare tau. Sebab dikatakan oleh Flashy Flash, Saitama mempunyai potensi, tapi dia kekurangan skill dalam pertarungan. Walaupun bila dilawan dengan Saitama, Saitama memang mudah je lah dapat menewaskan Flashy Flash. So dekat sini dah makin ramai karakter yang tahu akan kekuatan Saitama. Yang kedua ialah penubuhan organisasi baru, iaitu Neo Hero. Pasal Neo Hero ni aku tak nak borak banyak sangat tau. Kalau korang nak tahu lebih detail pasal kumpulan Neo Hero, korang spam je dekat komen tulis Neo Hero. Nanti aku faham lah korang nak aku borak pasal benda tu. Tapi secara ringkas, Neo Hero telah ditubuhkan bertujuan untuk menggantikan Hero Association yang dikatakan diorang ni korup dan mementingkan diri sendiri je. Malah top hero untuk dalam Neo Hero adalah Blue, yang merupakan anak kepada hero kelas S ranking nombor 1, iaitu Blast. Ada jugalah beberapa hero yang cukup berpengaruh telah direkrut sertai dorang, antaranya Chimera dan juga Metal Bud. Pada awalnya dorang nak rekrut Janus juga, tapi disebabkan sewaktu Janus telah mengajak Saitama untuk sertai dorang dan Saitama dengan mudah je telah menolak, jadi Janus pun tak fikir apa, dia pun buat keputusan tak nak sertai juga, sama macam sensei dia. Yang pertama ialah ranking Saitama. Ranking Saitama telah meningkat dari hero kelas B terus naik ke hero kelas A, ranking nombor 39. Disebabkan ranking Saitama telah meningkat dalam masa yang singkat, benda ni membuatkan ramai yang ambil perhatian dekat Saitama. Dan dikatakan oleh Metal Knight, Saitama telah menjadi hero ranking C dalam masa 65 hari yang lepas. Lalu ranking Saitama telah naik ke kelas B pada 43 hari yang lepas dan dia telah masuk ke hero kelas A 2 hari yang lepas. Dan mungkin dengan performance Saitama sekarang ini yang makin menyelah, tak mustahil ranking Saitama boleh naik lagi lebih atas dalam masa yang terdekat. Jadi itu je lah 10 fakta menarik yang perlu korang tahu dan boleh dikatakan spoiler jugalah selepas tamatnya pertarungan di antara Saitama menentang Monster Garo. Sebenarnya ada lagi tau fakta dan spoiler yang memang cukup best, antaranya pasal karakter King dengan Silver Fang, Sonic, lepas tu Neo Hero. Tapi insyaAllah yang tu aku buat next video. Kalau korang nak tahu, korang just drop je komen dekat bawah nak aku borak pasal apa pula lepas ni. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.